Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haziq bin Harun, nombor matrik 222403, program Bachelor Sains Fizik dengan Pendidikan Kepujian, kohort 2024-2025. Saya akan membentangkan kursus pengalaman awal di sekolah yang saya jalani selama 2 minggu di SMK Dato' Wan. Sejarah sekolah. SMK Dato' Wan telah ditubuhkan pada tahun 1995 yang dinamakan sempena Dato' Wan Jaafar, iaitu pengasas UMNO. Sekolah ini juga telah menyediakan pendidikan berkualiti kepada masyarakat setempat dan telah menjadi pilihan utama pelajar di kawasan tersebut. Pada awal penubuhannya, SMK Dato' Wan mempunyai sekitar 200 orang murid dan 20 orang guru sahaja serta beberapa bangunan untuk bilik darjah, makmal dan dewan. Berikut merupakan visi dan misi sekolah bagi SMK Dato' Wan. Visinya ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misinya pula ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Sekolah ini mempunyai kawasan strategik kerana ia terletak di kawasan perumahan orang dan juga pekan infrastruktur sekolah. SMK Dato' Wan mempunyai banyak infrastruktur sekolah. Antaranya ialah kawasan tanaman sekolah, surau, bilik ketua panitia dan juga guru mata pelajaran, bilik guru, pejabat, dewan terbuka, makmal, perpustakaan, padang sekolah. Berikut pula ialah persekitaran sekolah dan juga bilik darjah. SMK Dato' Wan mempunyai persekitaran yang indah kerana ia dilengkapi dengan pelbagai tanaman, hiasan dan juga mural yang cantik. Bagi bilik darjah, ia dilengkapi dengan pelbagai fasiliti seperti papan putih, slide, projektor dan banyak lagi. Selama 2 minggu kursus yang saya jalani, saya telah mengikuti 2 sesi PDP yang telah diajar oleh guru pendamping saya sendiri, iaitu pada 6 Ogos 2024 dan 8 Ogos 2024. Antara tajuk yang telah diajar oleh guru pendamping saya ialah tajuk muatan haba tertentu di bawah tema haba. Antara kekuatan yang terdapat dalam aktiviti PDP ini ialah guru pendamping saya menunjukkan kemahiran beliau dalam mengintegrasikan teknologi seperti penggunaan tablet dan juga projektor yang memudahkan pembelajaran. Beliau juga memanfaatkan kaedah pengajaran yang menggalakkan pelajar menjadi lebih aktif dalam pembelajaran melalui sesi perbincangan berkumpulan yang melibatkan pembelajaran kolaboratif dan juga aktiviti hands-on. Tambahan lagi, beliau juga menunjukkan kekuatan dalam melakukan penilaian berterusan terhadap kemajuan pelajar melalui kuis, tugasan berkala, ujian sumatif dan juga maklum balas segala. Walau bagaimanapun, terdapat kelemahan yang saya dapati, iaitu pendekatan yang berfokus pada penggunaan teknologi ini kadang-kadang bersifat kurang fleksibel. Hal ini kerana ia mungkin akan membuatkan pelajar kurang mahir dengan teknologi berasa sukar untuk mengikuti pembelajaran. Bukan itu sahaja, terdapat juga masalah rangkaian internet yang terputus atau perlahan. Dari kemudahan alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru pendamping saya ialah projektor dan tablet, video dan aplikasi pembelajaran interaktif, buku teks, lembaran kerja, kad imbasan, papan putih dan juga kit amalan pedagogi. Di dalam kelas, guru pendamping saya sering menggunakan pembelajaran berasaskan masalah yang merupakan pendekatan pengajaran yang menekankan proses penyiasatan dan juga penemuan, di mana pelajar secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan bertanya soalan, meneroka dan juga mencari jawapan sendiri. Beliau juga menggunakan pendekatan berpusatkan pelajar. Pedagogi berpusatkan pelajar ini adalah menekankan pelajar dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, beliau menggunakan pembelajaran kolaboratif dengan memberi soalan atau pernyataan masalah untuk dibincangkan dalam bentuk kumpulan. Bukan itu sahaja, pembelajaran berasaskan inquiry juga sering kali digunakan oleh beliau. Pelajar akan memulakan proses pembelajaran dengan soalan atau masalah yang memerlukan penyelidikan dan penemuan. Mereka dilatih untuk berfikir kritis, membuat hipotesis, mengumpul data dan juga membuat kesimpulan. Berikut merupakan contoh rancangan pengajaran yang telah disediakan oleh guru pendamping saya. Dengan adanya rancangan pengajaran yang terperinci, setiap sesi kelas menjadi lebih teratur dan tersusun, serta cara untuk memastikan setiap objektif pembelajaran tercapai. Selain itu, guru juga akan lebih yakin untuk mengajar kerana telah membuat persediaan yang lengkap sebelum sesi PDP. Dan berfikir aras tinggi, ia merujuk kepada keupayaan untuk berfikir pada tahap yang lebih kompleks daripada sekadar mengingati fakta. Memberikan soalan-soalan hebat kepada pelajar agar mereka dapat membiasakan diri dengan soalan yang mencabar yang selalunya akan ditanya di dalam peperiksaan SPM. Ia akan menggalakkan pelajar untuk terlibat dalam aktiviti yang menuntut mereka untuk membuat inference, merumuskan kesimpulan dan menyelesaikan masalah. Salah satu sifat utama yang perlu ada adalah celik terhadap teknologi. Sebagai seorang guru, perlulah sentiasa berinovasi dalam penggunaan teknologi yang bukan sahaja memudahkan pengajaran tetapi
ia akan meningkatkan minat dan pemahaman pelajar. Selain itu, kepentingan perancangan atau strategi yang teliti. Hal ini dapat dilihat melalui pemerhatian terhadap penyediaan rancangan pengajaran yang komprehensif. Selain daripada kemahiran-kemahiran ini, pengalaman tersebut juga mengingatkan saya tentang pentingnya empati dan juga sokongan emosi. SMK Dr. On mempunyai pelbagai budaya sekolah. Antaranya ialah perhimpunan rasmi. Perhimpunan rasmi diadakan pada setiap hari Ahad dan berlangsung selama 30 minit. Antara kekuatan yang saya lihat pada budaya ini ialah pelajar dan guru dapat mengetahui tentang isu yang berlaku secara serentak, tidak kira berada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Kelemahan yang terdapat pada budaya ini adalah sesetengah guru berucap terlalu panjang hingga menyebabkan masa PDP pelajar habis begitu saja. Seterusnya, kehadiran sebelum 7.20 pagi. Pelajar yang melewat ini akan direkodkan ke dalam sistem saksian diri murid iaitu SSDM. Kekuatan yang saya dapati ialah dapat membentuk disiplin pelajar dan pengurusan masa yang baik. Kelemahannya pula ialah sesetengah pelajar mungkin menghadapi masalah untuk mendapatkan pengetahuan awam ataupun pengangkutan peribadi pada waktu pagi yang terlalu awal, terutamanya jika mereka yang tinggal jauh dari sekolah. Seterusnya, budaya kerja. Budaya kerja di SMK Dr. On yang menunjukkan kerjasama antara guru dan staf dalam menjayakan program kanan sekolah, mencerminkan semangat kolektif dan sokongan bersama yang penting dalam mencapai matlamat sekolah, sekaligus mewujudkan suasana kerja yang positif dan harmoni. Selain itu, saya juga melihat bahawa guru-guru di SMK Dr. On telah menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme, iaitu pemeliharaan etika sebagai seorang guru seperti mematuhi etika pemakaian dan juga budaya kerja. Sikap ini memberi contoh yang baik kepada pelajar yang merupakan sebahagian daripada nilai-nilai murni yang diharapkan daripada seorang pendidik. Bagaimanapun, terdapat kelemahan yang saya perhatikan iaitu kekurangan tenaga pengajar seperti guru dalam mata pelajaran sains. Hal ini telah memberikan impak di mana segelintir guru perlu memegang jawatan yang terlalu banyak yang mungkin akan membebankan mereka. Kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja terhadap profesionalisme keguruan. Yang pertama, pembentukan identiti sekolah. Budaya sekolah yang positif mencerminkan nilai, misi dan visi sebuah institusi. Yang kedua, memupuk sikap tanggungjawab dan etika. Yang ketiga, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif. Budaya sekolah yang sihat seperti keterbukaan dan hormat menghormati membentuk suasana yang positif antara guru dan pelajar. Yang keempat, menyokong pembangunan profesional guru. Budaya kerja yang memberi penekanan terhadap pembelajaran berterusan dan pembangunan profesional akan menggalakkan guru untuk sentiasa menambah baik kemahiran mereka. Pengalaman awal di sekolah merupakan satu kursus yang memberikan pendedahan praktikal kepada pelajar dalam dunia pendidikan. Melalui kursus ini, pelajar tidak hanya dapat melihat pengajaran dalam bilik darjah, tapi juga mengalami secara langsung cabaran dan kepuasan yang datang bersama profesion keguruan. Kursus ini juga memperlihatkan bahawa tugas seorang guru lebih daripada sekadar menyampaikan ilmu, di mana guru juga melibatkan pengurusan pelajar, mencipta suasana pembelajaran yang kondusif dan membentuk sasiah pelajar melalui aktiviti kokurikulum. Carangan penambahbaikan yang saya dapat usulkan ialah dari aspek PDP, pihak sekolah boleh menggalakkan penggunaan alat bantu mengajar seperti tablet, projektor dan aplikasi pembelajaran untuk meningkatkan interaksi pelajar dan menjadikan sesi PDP lebih menarik. Terusnya dari aspek kokurikulum. Pihak sekolah boleh menggalakkan lebih ramai guru untuk menyertai dan memimpin aktiviti kokurikulum seperti kelab, persatuan dan sukan untuk memperkasa kemahiran, kepimpinan dan keterlibatan pelajar. Sekolah pula, pihak sekolah perlu memastikan sekolah supaya mempunyai sumber dan infrastruktur yang mencukupi seperti kemudahan teknologi dan peralatan PDP untuk menyokong pembelajaran yang berkesan. Cadangan program sulam. Program yang saya cadangkan ialah program seminar STEM Fun and Learn. Ia bertujuan untuk mengatasi masalah guru dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari di dalam kelas kepada dunia sebenar dalam kehidupan seharian mereka. Melalui program ini, pelbagai aktiviti yang menarik yang memerlukan kemahiran pelajar akan dilaksanakan. Program ini penting kerana ia membuka minda pelajar dan menarik minat mereka untuk lebih mendalami subjek STEM. Dengan pendekatan ini, pelajar dapat melihat ilmu STEM dalam kehidupan seharian mereka sekaligus meningkatkan minat dan perkhidmatan mereka dalam bidang tersebut. Secara keseluruhannya, pengalaman awal di sekolah merupakan satu platform yang penting untuk mendedahkan pelajar kepada realiti profesion keguruan. Keterujaan dan rasa tanggungjawab yang diperlukan oleh memberi makna yang mendalam kepada pelajar mengenai peranan mereka sebagai seorang pendidik. Melalui cadangan penambahbaikan yang dikemukakan, pengalaman awal di sekolah dapat diperkukuhkan lagi untuk memberi pengalaman yang lebih berharga kepada pelajar. Dengan meneruskan usaha ini, kita bukan sahaja membentuk guru yang kompeten, tapi juga individu yang berkemampuan untuk memberi impak yang positif kepada perkembangan pelajar di masa hadapan. Sekian, terima kasih.